Saya percaya dia ada tiga pihak, ataupun udara, atas alam gaib, di atas udara ada alam. Semua orang mengetahui kisah yang berlaku terhadap MH370. Sehingga kini kalau kita berbincang soalnya, pasti tiada siapa dapat memberikan jawapan yang pasti. Dalam kekalutan kehilangan MH370, ada seorang insan yang digelar Raja Bomoh telah menyatakan dia mampu mencari MH370 dengan menggunakan teropong dan kelapa. Beliau yang dikenali sebagai Ibrahim Mat Zain mendakwa mampu melihat situasi sebenar MH370. Di atas dakwaannya dan keyakinannya ini, netizen mula menjadikannya bahan lawak jenaka di media sosial. Namun sebenarnya ada juga masyarakat yang mempercayainya. Kehebatan yang didakwanya tidak berhenti di situ. Malah dia juga melakukan satu ritual untuk menghalang nuklear dari negara Korea Utara. Malah ritual itu hanya menggunakan kelapa dan buluh sahaja. Walau bagaimanapun pada tanggal 25 April 2017, dia telah mengaku berbohong, malah segala ritual yang dilakukannya itu adalah tidak berfaedah. Dia juga mengaku sebenarnya ada seorang VVIP yang tidak didedahkan namanya telah menyuruh dia melakukan ritual tersebut. Dalam kenyataannya kepada media, dia amat bersyukur dilahirkan di Malaysia. Jika dia dilahirkan di Papua New Guinea, mesti masyarakat sudah menganggap dia seorang ahli sihir dan dibakar hidup-hidup. Cakra Alam adalah pusat rawatan yang diasaskan oleh Ustaz Arif. Pengasasnya ini bukan sahaja mahir dalam perubatan Islam, malah juga mempunyai ilmu yang jitu dalam bidang persilatan. Sebut sahaja Cakra Alam, ianya cukup terkenal di era 90-an kerana bukan sahaja masyarakat tetapi artis-artis terkenal juga pernah pergi untuk mendapatkan rawatan di sana. Berpuluh tahun pusat rawatan ini bertapak di Malaysia. Tidak cukup dengan itu, mereka mempunyai wisma yang berharga ratusan ribu ringgit di Bandar Baru Ampang yang cukup gah ketika itu. Pengasasnya juga bukan calang-calang. Dia mampu membina banglo 4 tingkat hasil rawatannya ini. Namun segala-galanya terbongkar apabila media siaran dari Korea diketuai oleh James Randi telah datang ke Malaysia untuk melihat sendiri rawatan di pusat Cakra Alam ini. Video berdurasi selama 20 minit itu mendedahkan bagaimana Ustaz Arif telah menggunakan silap mata dan melakukan penipuan semasa rawatan. James Randi yang juga adalah seorang ahli silap mata yang hebat mengatakan pengasas Cakra Alam telah menggunakan buku silap mata kuno era 70-an di dalam rawatannya. Tetapi ramai pengikut Ustaz Arif menafikan dakwaan tersebut dan beranggapan ianya satu konspirasi untuk menjatuhkan empayar Cakra Alam. Dengarlah duhai ibuku, rintihan dari anakmu. Kemanakah dikau pergi, menjauh membawa diri. Kisah Mona Fendi ini cukup terkenal di setiap pelosok negara. Sebut sahaja namanya, semua golongan pasti mengenali sosok bomoh perempuan yang telah membunuh seorang ahli politik Datuk Mazlan Idris pada 1993. Bercerita tentang Mona Fendi, pelbagai cerita mistik yang kita dengar antaranya dia dikatakan boleh keluar masuk penjara sesuka hatinya. Mona Fendi yang di permulaan kerjayanya adalah seorang penyanyi telah bertukar menjadi seorang bomoh bersama suaminya. Malang sekali pada 2001, dia bersama suaminya dan pembantu yang juga merupakan anak angkatnya telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tidak keterlaluan jika dikatakan pada zaman inilah kemuncak media-media mula berjaya membodohkan masyarakat dengan cerita tahyul dan karut. Media tidak mempedulikan sama ada berita itu sahih ataupun tidak. Yang paling penting adalah keuntungan semata-mata. Bermacam-macam fitnah dilemparkan kepada Mona Fendi sehinggalah pada tahun 2015 segala kebenaran berjaya dirungkai. Sarjan Azizah yang merupakan pegawai yang menjaga Mona Fendi semasa dia ditahan menafikan sekeras-kerasnya segala cerita mistik dan tahyul mengenai Mona Fendi. Malah pegawai agama yang berada di sisi Mona Fendi sebelum dia digantung mengatakan dengan jelas beliau mendengar Mona Fendi berjaya mengucap 2 kalimah syahadah beserta makna dengan baik.
Kisah ini mula dipopularkan oleh satu majalah yang cukup terkenal suatu masa dahulu. Majalah ini sering mengeluarkan kisah-kisah mistik dan misteri yang sebahagian masyarakat mempercayainya. Di dalam majalah itu mengatakan David Copperfield, seorang ahli silap mata yang dikenali di seluruh dunia, sebenarnya menggunakan jin ifrit. Membaca sahaja dakwaan itu, masyarakat mula bimbang untuk membiarkan anak-anak mereka menonton silap mata di kaca televisyen. Malah cerita ini sehingga kini masih ada yang mempercayainya. Ditambah lagi dengan dakwaan bomoh-bomoh Malaya yang mengatakan pernah bercakap dengan jin ifrit peliharaan David Copperfield ini. Hakikatnya, kisah perjanjian dengan syaitan ini adalah satu kisah yang diadaptasi dari komik Johnny Blaze, Ghost Rider keluaran 1972. Sumber kisah ini tidak dapat disahihkan, namun ianya sentiasa menjadi cerita terhebat dari zaman ke zaman. Kisah ini bermula apabila dikatakan almarhum Ustaz Harundin telah membawa satu bas dipenuhi jin untuk dibuang ke dalam sebuah hutan. Ada yang mengatakan hutan itu adalah sekitar Karak yang sekarang ini dijadikan lebuh raya. Terdapat satu lagi kisah menceritakan sebenarnya yang membawa bas itu bukan Ustaz Harundin, tetapi adalah seorang pemandu bas yang diupah. Ustaz Harundin sudah menasihati pemandu itu, walau apa pun terjadi jangan pandang ke arah belakang semasa memandu. Malangnya, semasa di dalam perjalanan, pemandu itu secara tidak sengaja memandang cermin pandang belakang dan ternampak beberapa ekor jin sedang tersenyum kepadanya. Di dalam satu temu bual, almarhum Ustaz Harundin pernah menafikan kisah ini. Namun ada masyarakat yang masih mempercayai kisah yang karut ini dan beranggapan Ustaz Harundin sengaja menafikan kisah ini untuk tidak menakut-nakutkan masyarakat. Adalah amat tidak benar. Saya pernah membuat suatu usaha memindahkan jin dengan menggunakan bas. Tidak pernah berlaku dan tidak pernah saya buat kerja yang macam tu. Kesimpulannya, kadang-kadang cerita yang didengari belum tentu sahih. Ianya mungkin sekadar satu kisah penceritaan yang hanya untuk menakut-nakutkan sekelompok masyarakat. Ringkasnya, yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Sekian, terima kasih.